Kan kalau kita tengok di zaman ini ada golongan yang menamakan diri mereka sebagai golongan Sufiyah. Saya tak kata semua, kerana Ibnul Jauzi dalam kitab dia Talbisu Iblis ada menyebutkan, dia kata kana awailus Sufiyah, golongan Sufi yang awal ini kanat ta'wiluhum alal Qur'ani was sunnah, mereka memakai Quran dan sunnah di zaman awal, Sufi yang awal. Demikian juga yang disebut oleh Al-Imam Al-Junaid, dia menyebutkan usuluna muqayyad bil kitab was sunnah. Kan? Usul kita, asas yang kita pegang ialah Quran dan sunnah. Tapi di zaman Ibnul Jauzi, kurun ke-6 Hijrah, dah dia bincang berkenaan dengan golongan-golongan yang melampau, golongan Sufi yang menyeleweng. Dan hari ini kita melihat satu demi satu kepelikan yang muncul. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan yang pertama, mereka cuba mencari petunjuk selain daripada petunjuk Nabi. Bukan semua. Saya kata ada Sufi yang okey, tapi ada juga yang menyeleweng. Yang menyeleweng ni, mereka cuba untuk meruntuhkan binaan asas Islam. Oleh kerana itulah kalau kita tengok, mereka munculkan doktrin demi doktrin yang tidak pernah dikenali oleh golongan salafus salih. Kita masdarut talaqi kita wal istidlal, kita cara kita mengambil agama Quran dan sunnah. Quran dan sunnah. Apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam sunnah, para ulama mentafsirkan Quran dan sunnah itu, dan ulama ini pun ulama yang mu'tabar dan kita terima. Tapi ada golongan yang tak berpada dengan Quran dan sunnah. Tuan-tuan, golongan sahabat Nabi SAW seperti Abu Ayyub, seperti Jabir, ini sahabat yang dekat dengan Nabi SAW, sahabat yang rapat dengan Nabi SAW. Bila mereka muskil berkenaan dengan hadis, bila mereka tak berapa tahu berkenaan dengan sesebuah hadis, sedangkan Nabi SAW dah wafat masa tu, mengembara Jabir pergi ke Syam nak tanya berkenaan dengan hadis daripada Abdullah bin Unais. Mengembara Abu Ayyub sampai ke Mesir, berjumpa dengan Uqbah bin Amir, nak tanya berkenaan dengan satu hadis yang dia keliru. Betul ke dia dengar macam tu daripada Nabi SAW? Nak tanya Nabi, Nabi dah wafat. Mereka mengembara. Maka sebab tu ulama hadis dia tulis kitab Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi tulis satu kitab, pengembaraan mencari hadis. Kerana menurut mereka Allah Subhanahu wa taala suruh tabayyun. Allah suruh tabayyun, fatabayyanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kamu kena tabayyun, kena semak, kena selidik. Kerana ini kalam Nabi, kerana ini agama. Inna hadzal ilma din. Ilmu ini adalah agama. Fanzur amman ta'khuduna, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Tengok daripada mana kamu ambil agama kamu. Tapi muncul di zaman ini, bukan zaman inilah, di zaman Ibnu Jauzi dah muncul, zaman awal lagi dah muncul, tapi lepas daripada zaman salafus salih, orang-orang yang mendakwa boleh mensahihkan hadis dengan kasyaf. Tuan-tuan tahu kasyaf? Tahu kasyaf? Kasyaf ni dengan bukaan jiwa, Allah Ta'ala singkap terus jadi sahih. Tuan-tuan, golongan ni ada, zaman ni pun ada. Bahkan ada seorang menulis secara terbuka dalam Facebook mengatakan ini cara ahli sufi. Cara ini ditentang oleh ulama. Kalau boleh sahihkan hadis melalui kasyaf, tak payah ulama hadis dulu pergi mengembara jauh. Ibnu Ma'in sampai jadi muflis kerana mengembara cari hadis. Ada orang keluar jalan kaki daripada Rai dekat Khurasan sampai ke Mekah jalan kaki sebab nak menuntut ilmu hadis. Kalau boleh pakai kasyaf je, duduk je kat rumah.
Tak payah pergi cari sanad, tak payah pergi semak perawi. Just tengok, saya semalam saya duduk seorang-seorang, kasyaf datang, hadis ni sahih. Siapa lawan saya? Bukan ahli sunnah. Hancur agama macam tu. Tuan-tuan, hancur agama. Bahkan lebih dahsyat daripada itu, mereka mengatakan wali-wali Tuhan ni, bukan wali Tuhan lah, wali mereka lah. Wali-wali ni kalau tengok hadis keluar cahaya sahih. Semua hadis yang ada dalam kitab sahih. Siapa yang semak-semak ni? Wahabi saja yang semak-semak. Sedangkan semak hadis ni bukan kerja Wahabi, tuan-tuan. Semak hadis ni kerja ulama hadis zaman berzaman. Dan ulama hadis menolak konsep mensahihkan hadis dengan kasyaf. Kalau boleh semak hadis dengan kasyaf, tak payah kumpul riwayat, tak payah mengembara. Tak payah. Sahabat Nabi SAW ni, Abu Ayyub ni, takkan dia bukan wali? Tengok je lah cahaya keluar, kira okey. Dicari. Kalam-kalam ulama hadis untuk tempek. Adalah satu kalam seorang ulama hadis kata, saya lupa nama ulama hadis tu, tapi Khatib Baghdadi antara orang yang nukil, dia kata sesungguhnya hadis sahih ini, dia kata innal hadis sahih lahu daw kadaw'in nahar ta'rifu, dia ada cahaya seperti mana cahaya siang yang kau kenal. Dan hadis-hadis yang tak sahih ni dia gelap gelita, gelap. Dia kata ni ada cahaya. Tuan-tuan, kita baca hadis sahih tadi, tuan-tuan baca, tuan-tuan dengar saya baca hadis sahih kan, ada nampak cahaya kat saya? Ada nampak? Tak nampak Ustaz, nampak Ustaz gelap je. Cahaya yang dimaksudkan itu bukan cahaya hissi, bukan cahaya fizikal. Sebab kita baca hadis dalam kitab, buka Sahih Bukhari, sahih tak sahih Sahih Bukhari tu? Sahih Bukhari tu sahih, tuan-tuan pergi buka dalam gelap, ada cahaya tak? Mana nak nampak? Kerana cahaya yang dimaksudkan oleh orang ni bukan cahaya fizikal, tapi cahaya maknawi, yang maksudnya orang yang banyak mengkaji hadis, dia baca hadis tu dia tahu hadis tu sahih. Dia baca sesebuah hadis dia tahu hadis tu ni tak sahih, hadis ni tengok sanad pun tahu dah. Sebab itu para ulama hadis disebut isnaduhu muzlim, sanadnya gelita, musalsal bil majahil, kerana sanadnya itu salah silah dia tu terlalu banyak perawi-perawi yang tak dikenali. Muslim, dia kata gelita, kita tak nampak, tak tahu siapa, tak tahu daripada mana muncul hadis ni. Bukan cahaya tu cahaya fizikal dah, tapi mereka gunakan kaedah ni. Mereka menyebarkan hadis palsu. Tuan-tuan dan puan-puan, buka kitab-kitab ulum hadis, buka kitab-kitab ulum hadis. InsyaAllah saya nanti kita dekat Kuib ada satu sesi, tuan-tuan nak hadir pun boleh, kita buat talaqi, baca kitab Nukhbatul Fikar. Kita akan tengok macam mana ulama-ulama hadis ni menilai hadis, macam mana para ulama jaga hadis Nabi SAW. Dan di antara faktor kemunculan hadis palsu ni ialah kemunculannya golongan-golongan sufi yang jahil. Dia oranglah cipta hadis palsu. Dia oranglah cipta hadis palsu ni. Sebab apa? Kan tadi Nabi SAW kata akan ada orang yang yahduna bi ghairi hadi, mengambil petunjuk bukan dengan petunjuk aku. Azan? Dah azan ke? Oh, 1 minit. Mencari petunjuk bukan dengan petunjuk aku, kata Nabi SAW. So dia rasa tak cukup. Sedangkan hadis Nabi ni punyalah berlambak. Kalau nak diamal, kita manusia biasa ni tak sempat dah. Ni azan betul. Kita bagi ruang pada azan. Sebahagian daripada mereka menyebarkan hadis palsu. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab sufi, walaupun bukan semua, tetapi ada hadis-hadis palsu itu disebarkan. Bahkan saya ketika dilantik oleh Jabatan Mufti Perlis untuk mengkaji semula tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah pimpinan Nazim Al-Haqqani ni,
saya minta kepada mufti kertas-kertas kerja yang dibentangkan di JAKIM untuk membenarkan semula pengamalan tarikat ini. Saya baca kertas-kertas yang ditulis oleh mereka ni, dan saya dapati berkenaan dengan hadis, sangat tidak wajar mereka mewajarkan hadis-hadis palsu yang ada dalam kitab Nazim Haqqani. Alasan mereka simple. Alasan mereka, oh hadis ni palsu tapi makna sahih. Makna betul. Tuan-tuan cuba bayang, satu pengkaji, satu kumpulan pengkaji yang diberi dana. Saya difahamkan bila wakil JAKIM datang pada bulan lepas, pada mesyuarat yang lepas, yang sebelum ini, yang baru ni wakil lain, yang sebelum tu wakil JAKIM. Kami tanya wakil JAKIM, mereka ni siapa? Pengkaji yang dilantik oleh JAKIM. Sebahagiannya dibayar dengan duit kerajaan, tapi mewajarkan sebaran hadis palsu dalam kitab Nazim Haqqani dengan alasan, oh benda ni makna betul, tapi makna betul. Makna betul tak semestinya hadis itu betul. Bukan semua benda betul kita boleh sandarkan Nabi SAW. Tuan-tuan, kalaulah kita kata, kalau tuan-tuan kata saya ni lelaki, betul tak betul? Betul? Kira hadis ke bukan? Rozaimi lelaki, bukan hadis. Oh tapi tak apalah, kan makna betul, jadi saya buatlah. Tak boleh. Kerana hadis itu ada disiplin. Dia tak tengok makna, dia tengok nisbah, dia tengok sandaran. Sandaran tu penting. Tapi mereka wajarkan, mereka cari alasan, punya belok-belok nak cari alasan, nak betulkan juga. Oh tak salah, dia kata tak salah, makna betul. Lepas tu pergi cari pula mana-mana ulama' lain. Ni ulama' ni nukil, ni ulama' ni nukil. Ulama' nukil hadis, tak bermakna hadis tu betul. Ulama' nukil tak bawa sanad. Kalau ulama' nukil bawa sanad pun kita kena cek sanad tu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari pasal apa dia sahih? Saya nak tanya ni. Kita kena clear ni, ahli sunnah kena clear betul-betul. Pasal apa Sahih Bukhari itu dianggap sahih? Adakah sebab Imam Bukhari tulis? Kalau sebab Imam Bukhari tulis Sahih Bukhari, maka dia menjadi sahih. Sebab Muslim tulis, maka dia jadi sahih. Ni, Imam Muslim ada satu mukaddimah Sahih Muslim dipanggil. Dalam mukaddimah tu ada hadis. Belum masuk Sahih Muslim, ada mukaddimah. Mukaddimah tu ada hadis. Mukaddimah tu ada hadis yang dikritik oleh ulama, walaupun dibawa oleh Muslim dengan sanad. Imam Bukhari tulis kitab sahih, dikritik oleh Ad-Daraqutni. Tapi kritikan Daraqutni ni kebanyakannya tak kena pada tempat. Bukhari yang betul. Bukan kerana Bukhari itu betul tu kerana dia Bukhari. Tapi kerana ulama semak, kaji, teliti, saring, tengok, nilai, dan betul. Oh rupanya Bukhari betul lah kat sini. Semuanya dengan bukti. Tuan-tuan baca Fathul Bari, tuan-tuan tengok macam mana cara Ibn Hajar defend Imam Bukhari. Dia tak kata kita siapa, Bukhari kan lebih hebat, terima je lah, hang ni Wahabi ke? No, mereka bawa bukti. Mereka bawa bukti. Tak hanya berpada makna betul, maka kita terima. Ini bukan sebahagian daripada disiplin ahli sunnah wal jamaah. Walaupun mereka dakwa kamilah ahli sunnah, kamilah ahli sunnah. Tak, bukan macam tu cara ahli sunnah. Cara ahli sunnah, sesiapa yang mendakwa kena bawa bukti. Tak berpada hanya ni ulama' ni nukil, ulama' ni nukil. Ulama' nukil, mungkin mereka tersilap, tapi ia tidak membenarkan hadis palsu itu sebagai benar. Palsu tetap palsu, siapa pun yang bawa. Kalau tak dia jadi masalah tuan-tuan. Kalau tak dia akan jadi celaru habis. Selagi makna-makna betul, kira okey. Lah kali, sebenarnya hadis ni sahih. Mana hang tahu sahih? Tok guru saya kasyaf. Tok guru dia kasyaf. Macam mana kita nak tahu?
Tok guru saya pun saya boleh dakwa kasyaf. Saya sendiri saya boleh dakwa. Saya sebenarnya dah kasyaf dah. Semalam saya kasyaf hadis ni sahih. Lama-lama agama akan jadi runtuh. Kita nak mengajar benda-benda sahih, mereka takut. Takut masyarakat keliru. Yang ni betul-betul yang mengelirukan. Sebenarnya hang yang keliru. Sebenarnya yang ni ahli sunnah. Pening kita.